Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk apa? Kita nak belajar tajuk selesaikan masalah. Tapi sebelum tu, cikgu nak minta tolong semua yang belum lagi tekan butang subscribe, tolong tekan butang subscribe sekarang. Kemudian, awak boleh like, awak boleh komen dan juga share video cikgu kepada semua rakan awak. Supaya mereka juga tahu dan dapat apa yang awak dapat. Okey, bagi tahu jiran-jiran dan sahabat-sahabat awak. Okey, kita tengok. Standard pembelajaran kita hari ini ialah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan. Ya, pecahan, perpuluhan dan peratus. Sebelum ni kita ada selesai masalah tentang nombor bulat. Sekarang kita nak melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey. Konsepnya sama, kita kena tahu kata kunci bagi setiap operasi. Jadi kita tengok apakah soalan ini nak. Okey. Awak tengok di sini soalannya. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Santej, Swilan dan Rokiah mengumpul bahan kitar semula. Jadual menunjukkan jisim 3 minggu. Ni 3 minggu Minggu 1, minggu 2, minggu 3. Jadi berapakah jumlah jisim yang dikumpulkan? Jumlah tambah tolak darab bahagi. Jumlah ialah tambah. Jadi kita pun buatlah siap-siap dekat sini ayat matematik. Untuk soalan masalah, kita kena kumpulkan maklumat. Jadi, kita kata ayat matematik, okey, ini maklumat yang diberi. Jadi, 1/2 kg tambah 4 kg tambah 3, 1/5 kg. Okey, ini ayat matematiknya. Okey, sekarang kita nak macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita dah dapat maklumat tadi, kita boleh selesaikan, kita bawa ke sini. Okey, kita tulis balik 2, okey, 1/2 kg tambah 4 kg tambah 3, 1/5 kg. Okey, sekarang kita boleh tambah terus kan? Kita boleh tambah sebab semuanya dalam operasi tambah. Kita boleh tambah terus. Okey, tambah nombor bulat dulu. 2 tambah 4 tambah 3. Kita dapat 9 kg. Tambah, kita kurungkan. Nombor pecahan. Tadi kita tambah nombor bulat. Sekarang kita kurungkan nombor pecahan dia. 1/2 kg tambah, ini tak ada dan di sini ada 1/5 kg. Okey, sekarang awak tengok 1/2 dengan 1/5. Penyebut tak sama. Ingat balik flashback yang lepas. Penyebut tak sama, kita kena cari GSTK. Jadi, kita carilah GSTK dia dengan buat sifir 2 dan sifir 5. 2, 4, 6, 8, 10. Yang ini 5, 10, 15, 20. Nombor gandaan yang paling kecil yang ada pada dua-dua sifir. 10, sini pun 10. Jadi kita jadikan dia pecahan pada penyebut yang sama. Kita jadikan penyebut 10. Okey, kg jangan lupa. Ini pun per 10. Kg jangan lupa. Okey, sekarang. Ini 2 per 2. Nak dapat per 10, 2 kita darab 5. Bila 2 darab 5, atas dia pun awak kena darab 5. 1 darab 5, 5. 5 ni, penyebut 5. 5 darab 2 kan? Darab 2 dapat 10. Jadi, atas kita darab dengan 2. Jadi, kita dapat 2. So, sekarang penyebut dah sama. Penyebut dah sama, kita boleh selesaikan. 9 kg tambah di sini 5 tambah 2, 7. Jadi, 7/10 kg. Tanya pada diri awak. 7/10 boleh permudahkan lagi tak? Tak boleh. Jadi, bila tak boleh, inilah jawapan terakhir. Jadi, awak tulislah dekat ayat matematik awak tadi tu.
97/10 kg. Okey, boleh? Jelas? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, di sini kita tengok soalan yang kedua. Jumlah ahli persatuan sains ialah 140 orang. Ya, jumlah 140 orang. Kita pun catat. Jumlah 140 orang. Okey. Sekarang dia kata apa? 3/7 daripada jumlah ahli ialah tahun 4. Tahun 4, 3/7. Daripada ahli. Ahli dia kita ada 140 orang. Okey. Tahun 5 pula. 1/2 daripadanya. Maksudnya tahun 5 ialah 1/2 daripada jumlah tadi. 140. Dia kata hitung beza bilangan ahli antara tahun 4 dan tahun 5. Jadi sekarang kita nak kena buat apa dulu? Kita tak tahu bilangan solid, bilangan yang tepat kepada tahun 4 dan tahun 5. Jadi kita kena cari dulu. Ini kita kena cari nilai daripada pecahan kan? Jadi pecahan daripada suatu kuantiti. So kita cari dulu tahun 4. Awak boleh buat. Okey. 3/7 daripada 140 orang. Okey. Awak boleh buat 3 darab 140/7. Okey, awak boleh guna kaedah macam ni. 3/7 3 darab 140. Macam cikgu padam sikit. 3 darab 140 per 7/7. Okey. Macam tu. Awak boleh darab dulu. 3 darab 140 dapat berapa? Okey. Awak boleh buat macam ni. Atau, okey, awak boleh guna kaedah permudahkan. Awak tengok di sini 140 dengan 7. Boleh permudahkan. Jadi, pilihlah jalan yang mana awak nak. Okey, cikgu buat cara yang orang tak faham. Cara orang yang tak pandai nak permudahkan. Okey, kita darab dulu. 3 darab 140. Kita kiralah dekat mana-mana. 140 darab 3. Sifar darab 3, sifar. 4 darab 3, 12. 1 darab 3, 3. Tambah 1, 4. Jadi kita dapat 420 orang bahagi 7. Okey. Ini boleh buat bentuk lazim. Boleh buat bentuk lazim. Awak bahagi pula dengan 7. 4 tak boleh jadi 42. 6 kali 7, 42. Tolak habis, turunkan sifar. Naik atas sifar, turun bawah sifar. Ini bahagi ni awak kena tahulah. Okay, kita dapat 60 orang. Ini baru tahun 4. Sekarang tahun 5 pula. Tahun 5 tadi dia kata 1/2 daripada 140. Sama juga konsep dia. Buat macam tu. Jadi, awak akan dapat tahun 5, 1 darab 140 per 2. Jadi, 1 darab 140, 140. Per 2 ialah 140 bahagi 2. 140 bahagi 2. Dapat 7, 14, tolak, habis, tinggal sifar. Jadi, 70 orang. Sekarang baru dia nak pada soalan. Hitung beza bilangan. Jadi beza tahun 4 dan tahun 5. Jadi awak kena buatlah. Bezanya. Okey, bezanya. Yang mana besar? 70. Tolak 60. Jadi awak dapat bezanya 10 orang. Okey, jadi awak kena tulislah jawapan panjang dia. Beza antara murid tahun, awak tulis penuh ya, tahun 4 dan tahun 5 ialah 10 orang.
orang. Bila soalan masalah, ni yang dikatakan jawapan akhir. Awak kena tulis penuh. Garis, tulis, sambung di bawah cantik-cantik. Cikgu dah tak ada dah satu page ni satu soalan. Jadi cikgu tak boleh nak ke bawah lagi. Okey, sekarang kita tengok soalan yang berikutnya. Okey. Jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta belon yang dibina daripada bahan terbuang. Dia adalah kereta yang digunakan daripada bahan kitar semula. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dan Einstein. Sekarang ni awak tengok nama kereta Einstein dia bagi 2.15 meter. Pythagoras dia kata 1.15 meter lebih daripada Newton. Dan Newton ialah 3.15 meter. Sekarang kita boleh lukis. Cikgu suka kalau awak buat dalam bentuk gambar raja. Okey. Alamak panjang sangat. Okey. Kita cuba buat dalam bentuk gambar rajah ya. Okey, kita buat satu-satu jenis kereta. Okey. Sekarang kita ada Einstein. Cikgu short formkan dia. Einstein ini kereta dia. 2.15 meter jaraknya. Newton. Cikgu pergi Newton dulu sebab dua jenis kereta ni dah ada jarak dia. Newton ialah 3.1 meter. Kita lebihkan sikit. 3.1 meter. Sekarang Pythagoras ni, dia kata 1.5 meter lebih daripada Newton. Sekarang Newton dekat sini, panjang Newton dekat sini. Dan dia kata lebih 1.15 lagi. Kita tambah lagi. 1.15 meter. Jadi, kalau panjang ni kita dah tahu dah. 3.1 meter. Jadi, untuk dapat nilai Pythagoras ni, kita kena tambah. Jadi, kita tulislah dekat sini. Dia kata beza dua kenderaan ni. Dua nama ni. Jadi kita tulis cari dua ni sahaja. So, Einstein kita dah ada. Tak perlu buat apa-apa. Pythagoras ni kita kena cari. So, Pythagoras awak kena buat 3.1 meter tambah 1.15 meter. Awak kiralah bentuk lazim. Buat dalam bentuk lazim. 3.1 tambah 1.15 awak akan dapat 4.25 meter. Okey, 4.25 meter. Einstein kita rekod sahaja 2.15 meter. So, sekarang dia kata beza. Beza, ingat beza tolak. Jadi, mana yang besar? Pythagoras ni yang besar. So, beza 4.25 meter tolak. Beza tolak 2.15 meter. Sama dengan berapa meter. Jadi, buatlah bentuk lazim. Susun titik perpuluhan betul-betul. Macam cikgu dah ajar sebelum ni. Okey. Awak dapat tolak sifar 2 tolak 1, 1. Titik perpuluhan 4 tolak 2, 2. Meter salin. Jawapan akhir dia? Beza jarak. Beza jarak pergerakan. Awak salinlah. Jarak pergerakan ni. Ambil dari sini. Beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan Einstein. Ini ialah 2.1 sifar meter. Sifar belakang ni tak nak tulis pun tak apa. Sama sahaja. Okey? Faham? Okey. Di sini awak tulislah. 2.1 sifar. Okey. Dan yang seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Bersempena dengan Hari Sukan, pasukan Rumah Hijau perlu menyiapkan 8 helai bendera yang sama saiz. Ingat bila perkataan sama tu adalah benda dia kan. Jumlah panjang kain yang digunakan. Kain dia semua tu jumlah dia panjang ni, 14.96 meter. Berapa panjang kain sehelai bendera? Yang ini pun awak boleh buat gambar rajah untuk fahamkan soalan. Okay. Kita buat
Ni ada kotak. Cikgu buat 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Sekarang kita ada 8 helai kain. 1 helai, 2 helai, 3 helai, 4 helai, 5 helai, 6 helai, 7 helai dan 8 helai kain untuk dibuat bendera. Dia kata panjang kain yang digunakan ialah 14.96 meter. Jadi jumlah ni ni semua ni ialah 14.96 meter. Jadi dia tanya awak berapa panjang untuk sehelai kain. Kita nak cari satu bahagian ni sahaja. Kita nak tahu berapa satu ni. Jadi kita kena guna operasi apa? Dia sama besar, nak guna operasi apa? Ya, operasi bahagi. Jadi kita buatlah operasi bahagi. Awak nak guna bentuk lazim boleh, nak guna sulam sur boleh. Gunalah apa-apa bentuk bahagi yang awak mahir. Cikgu guna sulam sur sebab cikgu tak ada ruang kat bawah. Jadi cikgu akan bahagikan. Nombor depan dia kecil, jadi cikgu terus ambil 2 dan di sini cikgu pecahkan juga. Okey. Sekarang kita tengok. 8 nak bahagi, 1 bahagi 8 tak boleh, kita jadikan 14. 14 bahagi 8, kita dapat 1, 1 darab 8, 8 tolak. 14 tolak 8, kita dapat 6. 6 ni kita naikkan di atas. Jadi perpuluhan 69. Naikkan titik perpuluhan. 69. Berapa dekat dengan sifir 8? Berapa? Bahagi 8 dapat berapa? Kita dapat 8. Sifir awak kena hafal. 8 darab 8, 64. Kita tolak. 9 tolak 4, 5. 6 tolak 6, sifar. Habis. Baki. Naik ke atas. Bila buat sulam sur, baki kita naik atas. 56 bahagi 8. Ada tak sifir 8? Ada. 7. 7 darab 8, 56. Tolak. Habis. Jadi, dah habis jawapan. Tulis meter. Ni meter unit dia. Jadi, kita dapat satu bahagian. Kita dapat berapa panjang kain bagi sehelai bendera? Salin panjang kain. Okey, tulislah elok-elok. Panjang kain bagi sehelai bendera ialah 1.87 meter. Ini jawapannya. Okey, boleh dapat? Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi soalan yang seterusnya. Ni. Kelab Matematik menerima sumbangan sebanyak RM280. RM70 digunakan untuk membeli barangan taman matematik. Kira peratusan wang yang digunakan. Ini topik yang kita baru belajar pada minggu lepas, iaitu peratusan objek. Ingat, apa yang kita nak cari, itulah pengangka dan jumlah itu ialah penyebut. Jadi, bila nak cari peratusan, mesti darab 100% ataupun kita samakan penyebut dia kepada penyebut 100. Kita tengok. Okey. Sumbangan, dia terima sumbangan. Kita catatkan jumlah. Okey, jumlah kita ada RM280. RM70 dia belanja. Jadi belanja atau guna. Belanja atau guna RM70. Jadi dia nak tanya peratusan yang kita guna, peratusan yang kita belanja. Jadi kita buat pecahan 70 per 280. Okey. Kita nak cari peratus, kita darab 100%. Jadi kita kena darab 100%. Okey, kalau macam ni awak tengok ada sifar semua kan, kita boleh permudahkan. Sifar ni dengan sifar di sini. Okey, habis. Sifar dah tak ada dah, tak boleh potong dah. Jangan awak pergi potong sifar dekat 70 dengan sifar 10 ni, tak boleh potong. Okey, sekarang awak tengok perkaitan 70 dengan 28. Okey, dalam sifir apa ada nombor ni? Ada 70, ada 28. Cuba. Sifir tu
Okey, 70 kita bahagi dengan 7. 28 ni kita bahagi 7. Kita akan dapat 10. 70 bagi 7, 10 per 28 bahagi 7, kita dapat 4. Darab 10%. Okey, sekarang awak tengok 4 dengan 10. Dua-dua genap. Dua-dua genap. Kita boleh bahagikan dengan 2. Kita bahagi dengan 2 dapat 5. 2 ni dengan 10 boleh bahagi lagi. 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi kita dapat 25%. Boleh? Atau nak guna cara ni pun boleh. Kita buat sama juga 70 per 280. Okey, darab 100%. Kita tak nak potong yang sifar ni dengan 100. Kita potong yang ini. 1 ni di atas dengan bawah ni. Sekarang 7 dengan 28. Kita dapat sama. Bahagi sifir 7. 7 bahagi 7 dapat 1. 28 bahagi 7 dapat 4. Darab 100%. Okey. 4 dengan 100. Awak ingat yang lepas 4 darab berapa 100? 4 darab 25 kan? Jadi 4 bahagi 4, 1. 100 bahagi 4, 25. Jadi 1 darab 25, 25%. Sama juga jawapannya. Ataupun bila dapat 1/4 ni, awak samakan. Awak dah dapat 1/4, awak samakan penyebut 100 pun boleh. Ini darab 25, ini darab 25. Dapat 25/100. Jadi 25%. Nampak? Ada beberapa kaedah. Ini kaedah sama tapi potong nombor lain-lain. Yang ini kaedah lain. Pilih yang mana awak faham. Jelas? Okey. Okey, kita ada soalan. Okey, kita nak buat macam mana bila kita dapat soalan. Cikgu cuba bagi awak guide. Cikgu tak tunjuk semua tapi cikgu guide awak. Okey, awak tengok di sini. Lengkapkan jadual. Pasukan manakah yang menang? Okey, dia bagi pasukan, ada 2 pasukan. Jumlah catatan masa untuk pertandingan mencari harta karun. Jadi, Ibnu Sina, kita lengkapkan dulu jumlah masa ni dan Ibnu Khaldun. Macam mana nak lengkapkan jumlah? Kita kena tambah. Okey, cari dulu Ibnu Sina. Buat dulu. 1/6 jam. Okey, 1/6 jam tambah 2 1/3 jam. Okey, sekarang kita tengok nombor bulat. Tambah dulu nombor bulat. 1 tambah 2, 3. Okey, 3 jam. Okey, lepas tu kita kurungkan. Kurungkan 1/6 jam dengan 1/3 jam. Okey, sekarang boleh selesaikan tak? Okey, kita tengok. Tanya pula diri kita. Penyebut sama ke tak? Tak sama. Tak sama buat apa? Ya, GSTK. Sifir 3, sifir 6. 3, 6, 9 ni. 6, 12, 5, 18. Yang sama ialah 6. Jadi, kita jadikan penyebut 6. Kita pilih penyebut 6. Okey, so sekarang penyebut sama. Nak tentukan yang atas. Ini 6, jadi tak berubah. Kita darab 1 je lah. Okey, lepas tu 3 ni. 3 darab 2. 3 darab 2, 6. Jadi kalau 3 darab 2, atas pun mesti darab 2. Jadi 1 darab 2, 2. Jadi kita penyebut dah sama. Kita boleh selesaikan tak? Okey, 3 jam. 1 tambah 2, 3. 3/6 jam. Okey, tanya diri kita. Dah selesai ke soalan ni? Dah boleh berhenti jawab ke? 3/6 tu boleh permudah lagi tak? Cuba fikir. 3/6 boleh permudah lagi tak?
3/6 masih boleh dipermudahkan. Jadi, kita kena tukar lagi. 3 ni kita salin. 3/6 ni kita nak permudahkan. 3/6 ni kita nak permudahkan. Dengan sifir apa? Sifir 3 lah kan? 3 bahagi 3. So, 6 pun bahagi 3. Kita dapat 1/2. Jadi, kita dapat di sini 1/2 jam. Jadi, kita dapat jawapan 3 1/2 jam. Untuk Ibnu Sina sahaja. Untuk Ibnu Sina. Jadi, sekarang kita kena cari Ibnu Khaldun pula. Susahnya. Soalan sikit je nampak kan? Okey, Ibnu Khaldun pula. Okey, cari Ibnu Khaldun. Sekarang kita tulis Ibnu Khaldun. Apa ayat dia? Okey. 1/2/3 jam tambah 2/4/5 jam. Okey. Sekarang, tengok ni. Nampak? Bila ni sama juga kita cari orang kata tambah yang nombor bulat dulu. Kita dapat 1 tambah 2, 3. 3 jam. Okey, keluarkan pecahan. 2/3 jam tambah 4/5 jam. Okey. Sekarang penyebut sama ke tak? Tak sama juga. Jadi buat sifir 3 dan 5. Tadi kat atas dah ada sifir 3 kan? Kita buat sifir 5. Tambah sikit 12, 15. Kita tambah sifir 5 pula. 5, 10, 15. Okey, ni ada 15. Sini pun ada 15. Jadi kita jadi penyebut 15. Kita jadikan dia penyebut 15. Okey. 2/15. Sini pun per 15. Okey, sekarang 3 darab 5 dapat 15. So, atas pun kena darab 5. 2 darab 5, 10. 5 ni kita darab 3 nak dapat 15. So, atas pun kena darab 3. 4 darab 3, 12. Sekarang penyebut dah sama, boleh selesaikan. 3 jam, 10 tambah 12. Kita dapat 10 tambah 12? 22. 22/15 jam. Okey. Sekarang, 22/15. Pecahan tak wajar. Jadi, kita kena tukarkan yang ini kepada nombor bercampur. Jadi, kita akan dapat 3 jam tambah 22 bahagi 15. Awak buatlah. 22 bahagi 15 bentuk lazim. Awak akan dapat 1. Berapa? 15. 22 tolak 15 tu 7/15 jam. Nampak? 7/15 jam. Jadi awak akan dapat 3 tambah 1, 4. 7/15 jam. 7/15 dah tak boleh permudahkan. So, ini jawapan yang terakhir. Untuk Ibnu Khaldun. Dah tak muat dah tempat cikgu ni. Jadi, dia kata pasukan mana yang menang? Tengoklah mana yang menang. Mana yang paling cepat. Yang ini bukan kita tengok masa yang besar, nilai besar tu menang. Kalau siapa cepat selesai, mestilah pasukan tu yang menang. Jadi, mana yang ambil masa sedikit? Ini 3, 1/2 jam. Yang ini 4, 7/15 jam. Siapa yang guna paling sedikit masa untuk cari harta karun? Ibnu Sina. Jadi, Ibnu Sina lah yang menang. Kena tulislah pasukan yang menang ialah Ibnu Sina. Okey, faham? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Di sini, dia kata setiap hari, Pauline menerima wang saku sebanyak RM6 daripada ayahnya. Setiap hari, dia belanja 2/3 daripada wang itu. Dia belanja.
baki wang disimpan dalam tabung. Tu maklumat yang dibagi. Dapat, okey, duit belanja dapat RM6. Okey, belanja 2/3. Belanja 2/3 daripada RM6. Okey, kemudian dia simpan. Baki tu dia simpan. Jadi kalau baki dia simpan, kita dah belanja 2/3. Baki dia tinggal berapa? Kalau yang tak nampak jelas, cikgu tunjuk di sini. Okey, ini kita ada 3 bahagian. Kenapa 3 bahagian? Sebab dia kata per 3, 2/3. Jadi kita bagikan 3 bahagian. Jumlah duit ialah RM6. Ni, RM6. Dia kata 2/3. Jadi ini ialah 1 bahagian 1/3. 2/3 dia belanja. Ini belanja. Ini dia belanja. Yang ini dia simpan. Jadi berapa bahagian yang dia simpan? 1/3. Dalam pecahan 1/3. Okey. Sekarang dia tanya berapa wang yang telah dibelanjakan setiap hari. Setiap hari dia belanja berapa? 2/3 kan? Awak boleh lukis gambar rajah ataupun awak nak darab. Okey, kalau A, kita buat pecahan daripada satu kuantiti. 2/3 kita darab dengan RM ataupun RM6. Ini 3 dengan 6. Kita boleh permudahkan. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3 dapat 2. 2 kali RM2 dapat RM4. Jadi kita tahu RM4. Kalau gambar rajah pun awak tengok. 3 kotak RM6. Kalau 1 kotak berapa? Jadi kita bahagi 3. 6 bahagi 3 ni dapat RM2. 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 Jadi 1 kotak RM2. 2 kotak RM4. Sama tak jawapan? Sama kan? Jadi yang B pula dia kata, adakah wang simpanan Pauline melebihi RM8 selepas 5 hari? Dia simpan setiap hari 1/3. 1/3 tadi kita tahu berapa ringgit? Kalau 2 kotak RM4, 1 kotak kita dapat RM2. Nak cari juga? Tak apa, kita cari. 1/3 daripada RM6. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3 dapat 2. 1 darab RM2. RM2 ialah RM2 lah, dapat RM2. Ni sehari. Dia kata, selepas 5 hari, adakah jumlah wang simpanan dia lebih dari RM8? Kita darablah dengan 5. Selepas 5 hari, kita RM2 darab 5. Dapat 10. Sekarang, RM10 dengan RM8 lebih ke kurang? Lebih kan? Jadi dia kata, adakah wang tu melebihi RM8? Ya jawapannya. Ya. Lebih daripada RM8. Okey? Faham? Itu yang dimaksudkan dengan soalan masalah. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga. Gawing ke sekolah setiap hari persekolahan. Jadi, hari persekolahan ada berapa? 5 hari. Gawing pergi sekolah 5 hari. Catat. Baca je terus catat. Gambit cuma tidak hadir ke sekolah pada hari Khamis. Cuma tidak hadir hari Khamis. Jadi, tak hadir sehari. Gambit, berapa hari dia sekolah? Gambit sekolah berapa hari? Ya, 4 hari. Sekarang, apa soalan dia? Maklumat dah dapat. Jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Jadi, berapa hari Gambit, berapa hari Gawing. Okey, sekarang kita tengok. Ni rumah Gawing. Kita cari dulu Gawing. Berapa jarak Gawing? Jarak Gawing. Tengok di sini Gawing, rumah dia. Ni berapa? Jarak yang pertama. 2.2 kilometer tambah. Lepas tu dia pergi ke sini. Berapa kilometer lagi? 0.4 kilometer. Lepas tu
Baru sampai simpang. Ni sekolah. Tambah lagi 0.52 kilometer. Okey. Sekarang boleh cari tak gawing punya? Buatlah bentuk lazim. Buat bentuk lazim, awak akan dapat berapa? 2, 4 di sini. 9 kan? 6 tambah, awak buatlah bentuk lazim. Okey. Kita kira dulu dekat sini. 2.2 km. 0.4 km. 0.52 km. Okey. Ni tak ada, kita letak sifar. Jadi 2 tambah 4, 6, tambah 5, 11. 1, kita dapat 3.12 kilometer. Okey, gawing 3.12 kilometer. Gambit pula dalam sehari. Okey, gambit. Okey, gambit berapa? Rumah gambit di sini. Mula-mula dia kena gerak berapa? 0.7 kilometer. Tambah berapa lagi? Dia nak pergi ke sekolah sampai simpang ni berapa? 2.3 kilometer. Kemudian dia kena belok ke kanan. Kalau dari rumah gambit belok ke kanan 0.52 kilometer. Jadi berapa? Buatlah bentuk lazim juga macam tadi. 0.7 kilometer tambah 2. Ni tambah lupa tulis. 2.3 kilometer tambah 0.52 kilometer. Tak ada nombor, kita letak sifar. Ni tambah perpuluhan 7 tambah 3, 10 tambah 5, 15. Titik perpuluhan bagi sama. 1 tambah 2, 3. Jadi awak akan dapat gambit sama dengan 3.52 kilometer. Okey, jadi awak dapat jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka. Dia suruh awak jumlahkan. Okey, kemudian B. Hitung beza jarak yang dilalui oleh gawing dan gambit pada minggu itu. Ini untuk sehari Ni sehari. Okey, yang ini pun sehari. So sekarang dia kata dalam minggu itu, pada minggu itu. Kita tahu gawing pergi tadi 5 hari. So jawapan ni awak kena darab dengan 5. Gambit pergi sekolah 4 hari. So awak kena darab gambit punya dengan 4. Jadi awak akan dapat jawapan. Okey, awak akan dapat gawing. Okey, gawing kalau dalam seminggu. Okey, gawing seminggu. Awak akan dapat 3.12 kilometer darab 5. Kalau gambit, awak akan dapat 3.52 km darab 4. Okey, bila awak dapat jumlah ni, okey, jumlah dua ni, awak dapat jumlah berapa km, yang ni berapa km. Yang besar tolak yang kecil, baru awak dapat beza. Okey, awak baru dapat beza. Ini belum selesai lagi soalan dia. Awak dapat dulu di sini. Okey, 3.12 kilometer ni darab 5, ni darab 4. Awak dapat jawapan di sini, baru awak boleh buat beza. Gambit dengan gawing tu awak tulis yang ini tolak yang ini, dapat berapa jawapan dia. Beza. Siapa yang paling banyak awak kena letak di depan kan. Dah tentulah gawing sebab gawing sekolah 5 hari kan. Jadi letak nilai yang awak dapat di sini ni, yang A ni cikgu letak A, B ni. A ni awak letak kat sini, B ni awak letak kat sini. Jadi awak akan dapat jawapan beza dia. Okey, soalan yang keempat. Kita tengok. Ini dia. Okey, soalan yang keempat ni apa pula kemahirannya? Kelvin mendapat 48 daripada 60 markah dalam kuis alam sekitar. Dina mendapat 24 daripada 32 markah dalam kuis keselamatan jalan raya. Prem Singh mencatat 81 daripada 90 markah
dalam kuis flora dan fauna. Dia tanya soalan. Ini soalan dia. Siapa yang dapat peratus paling tinggi? Tunjuk langkah pengiraan. So, awak kena tunjuk tiga-tiga ni. Okay, kita buat Kelvin dulu. Okay, Kelvin. Okay, Kelvin ialah 48 daripada 60. 48 dia dapat. 60 tu jumlah soalan. So, kita kena buat 48 per 60. Darab peratus. Darablah 100 peratus. Itu untuk Kelvin. Jadi, kita boleh potongkan sifar ni. Macam tu. Kemudian 6 dengan 48. Ada tak sifir? Dalam sifir 6 ada 48 kan? Jadi 6 bahagi 6, 1. 48 bahagi 6 dapat 8. Jadi kita dapat baru 8 darab 10 peratus. Dapat 80 peratus. So sekarang Kelvin 80 peratus. Sekarang kita pergi Dina. Dina pula. Dina 24 per 32. Daripada 32 dan kita nak cari peratus. Darab 100. Sekarang nombor ni macam mana nak buat? Okey, 24 dengan 32. Sifir apa? Ada 24, ada 32. Kita mula dengan sifir yang kecil, nanti awak kena bahagi banyak. Kalau awak tengok daripada sini, kita cuba dengan sifir 8. 24 kita nak bahagi 8, boleh tak? 32 nak bahagi 8. Boleh tak? Kita tanya diri kita. Okey, sekarang 24 bahagi 8 kita dapat 3. 32 bahagi 8 kita dapat 4. Kita dapat nombor soalan yang baru. Jadi 3/4 daripada 100%. Bagi mereka yang dah hafal, 3/4 dia tahu dah berapa. Kalau yang tak hafal, tak ada masalah. Ingat 4 dengan 100. Apa kaitan? 4 darab dengan 25 kan? 4 darab 25. Yang ini 4 darab 1. Jadi 3 darab 25 kita dapat 75%. Okey, sekarang kita nak cari Premsing pula. Cikgu naik atas sikit. Mana cikgu punya ni? Okey, Premsing. Kita duduk kat sini. Premsing. Okey. Premsing ialah 81/90 darab 100%. Okey, sekarang kita tengok ada sifar. Potong sifar 1. Jadi 81/9. Sifir 9. Ada 81 tak? Ada kan? Jadi 9 bahagi 9, 1. 81 bahagi 9 dapat 9. 9 darab 10%. Sebab dia per 1 tak payah tulis. Jadi 9 darab 10, 90%. Soalan dia, siapakah yang mendapat peratus paling tinggi? Jawablah. Siapa yang dapat paling tinggi? Premsing mendapat peratus markah paling tinggi. Gariskan jawapan. Itu sahaja. Okey, kita tengok ada soalan lagi tak? Itu sahaja. Sekian daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi. Cikgu harap awak faham. Dan jangan lupa sharekan video ini supaya ramai yang mendapat manfaatnya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.